Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia Aki Show semua? Selamat kembali kita bertemu dalam episod kelima Aki Show season kedua ya. Apa khabar anda semua? Adakah anda masih lagi beristiqamah dengan langkah-langkah yang anda sendiri telah decide ya sebagai langkah untuk ke arah kehidupan yang lebih sihat, kehidupan yang lebih positif. Kalau masih lagi istiqamah, alhamdulillah. Boleh juga kita fikirkan ya step apa pula yang akan anda ambil untuk terus continue mengamalkan gaya hidup sihat dan gaya hidup yang positif, insya-Allah. Okey, nama saya Fairuz. Saya adalah pengasas kepada Fitrati Bake. Kami mengeluarkan produk-produk bakery yang tanpa menggunakan gula, tanpa menggunakan gluten, low carb dan keto friendly, sesuai untuk anda semua yang ingin menikmati kek tapi tak nak mendapat hasil keburukan daripada terlampau terlebih sugar ya dalam makanan anda, insya-Allah. Okey, anda telah saksikan segmen daripada Anip tadi bercerita tentang margarin. Okey, persoalannya, adakah anda telah jawab bahawa trans fat itu lemak jahat ke lemak baik? Ada komen ke producer daripada penonton kita? Kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada tak apa. Okey, trans fat ini sebenarnya soalan ni satu episod lambat. Kita dah cerita trans fat minggu lepas tapi tak apa, kita explain lagi sekali. Okey, trans fat ini terhasil apabila hidrogen dimasukkan ke dalam minyak ya, selalunya minyak sayuran lah. Okey, tujuan dimasukkan hidrogen dalam minyak ini adalah untuk mengekalkan bentuk lemak tu supaya dia tak cair dalam suhu bilik. Jadi produk yang dipanggil partially hydrogenated oil ini, minyak separa hidrogenasi ini tujuannya adalah untuk dimasukkan dalam produk-produk makanan yang diproses ya. Tujuannya pula masukkan benda ini dalam makanan ini adalah supaya makanan ini lebih tahan lama. Okey, nak maintain dia punya texture, nak maintain dia punya rasa dan supaya shelf life dia longer. Maknanya expiry date dia boleh tahan kadang-kadang sampai 2 tahun ya, setengah-setengah produk tu ataupun setahun lah ya. Jadi makanan-makanan yang diproses biasanya yang ada dekat shelf-shelf supermarket tu kadang-kadang mengandungi trans fat ini. Tapi lately ni dah ramai kesedaran ya, dan research juga telah banyak membuktikan bahawa trans fats ini banyak keburukannya long term ya, consumption yang long term ni banyak keburukannya ke dalam badan kita, especially dia boleh mengakibatkan masalah-masalah kardiovaskular, masalah penyakit darah tinggi ya, dan masalah-masalah penyakit yang tak berjangkit yang pernah kita bincangkan dulu. Jadi dah banyak negara sebenarnya yang telah ban ya trans fats daripada makanan ini. Di Eropah misalnya trans fat dah tak boleh guna lagi. So dah tak ada dalam makanan-makanan diproses. US mereka sedang rancak untuk memban trans fats ini. Most of the states in the US dah tak guna dah trans fats ini. Jadi hasilnya bukan hasilnya, sebagai alternatif banyak lagi pemprosesan lain yang telah dilakukan ya. Sebab partially hydrogenated oil ni tak boleh guna dah, so trans fat ni tak boleh guna. What they do now is dia guna hydrogenated oil. So maknanya minyak itu fully hydrogenated. Bila minyak tu fully hydrogenated, dia tak menghasilkan trans fat ini. Tapi sebab fully hydrogenated oil ni masih lagi baru ya, dalam setahun 2 tahun ini, impact long consumption over a period of time tu belum lagi terbukti. Tapi kalau tanya pendapat saya lah, saya bukan medical doctor ya, tapi kalau pendapat peribadi saya, bila dia dah jadi hydrogenated, tak kira lah fully or partially hydrogenated ini, maknanya kita dah merubah minyak yang asal tu banyak proses yang telah dilalui. Jadi sebaik-baiknya kita kurangkan ya. So kurangkan pengambilan hydrogenated oil ni, tak kira lah fully ataupun partially. Jadi sebab itu certain produk makanan seperti margarin misalnya, sebelum ini margarin tak pernah claim ya trans fat free sebab memang ada trans fats sebab dia menggunakan partially hydrogenated oil. Tapi sekarang mereka boleh claim trans fat free sebab mereka menggunakan fully hydrogenated oil. So asasnya margarin ini adalah
minyak sayuran, ya. Jadi bila dia dah hydrogenated, fully hydrogenated tu dah tak ada trans fat, so they can claim. Tapi kalau ikut dari segi industri pemakanan juga, dari segi listing ingredient itu, kandungan ingredient makanan itu, walaupun dia claim free tapi sebenarnya masih lagi ada kandungan. Dia ada certain percentage, above a certain percentage ni you dah tak boleh claim benda tu trans fat free misalnya. So ini nak kena tanya pakar industri lah, saya tak arif, tapi ini berdasarkan pembacaan saya sahaja. Jadi walaupun dia claim trans fat free tu mungkin ada sedikit tapi below the required level lah. Okay, jadi sebaik-baiknya go for, kalau nasihat saya lah, go for natural food, ya. Lagi kurang produk itu diproses, which is better insyaAllah for our consumption. Okay, minggu ni saya nak recap sedikit berkenaan dengan apa yang kita cover last week. Kita cover last week berkenaan dengan 3 jenis lemak, ya, iaitu lemak saturated fat, kita ada monounsaturated fat, kita ada juga polyunsaturated fat. So lemak-lemak ini tak semuanya tak bagus, ya. Consumption of lemak kita mesti mengambil secara moderate, kita tak boleh ambil secara berlebihan. Tapi latest research menyatakan dah tak terbukti direct correlation, ya, lemak ini dengan sakit jantung misalnya. Research dalam zaman dulu memang menyarankan supaya mengurangkan pengambilan saturated fat, ya, lemak tepu seperti lemak haiwan yang dalam butter dan sebagainya. Tapi research yang terkini ni dah banyak menyarankan bahawa tidak ada sebenarnya direct correlation dengan pengambilan lemak dan penyakit jantung. Malah sebenarnya pengambilan gula yang berlebihan itu adalah lebih contribute towards heart disease, ya, cardiovascular disease, masalah dengan blood pressure, masalah-masalah lain, of course diabetes included, ya. So tapi walaupun dengan itu tak semestinya kita boleh go overboard, ya, dengan pengambilan makanan berlemak. Semuanya mesti dalam kadar yang sederhana dan kadar yang berpatutan. Okay. Lemak-lemak yang bagus untuk kita makan ini, contoh-contohnya lah, kalau saturated fat tu kita boleh source daripada dairy, ya, seperti butter ataupun ghee, dan juga minyak kelapa. Minyak kelapa ini sangat bagus, ya, sebenarnya. Zaman-zaman tok nenek kita dulu memang masak guna minyak kelapa pun, tapi sekarang minyak kelapa ni dah lebih mahal sikit daripada minyak sayuran, ya, sebab minyak sayuran ni adalah minyak-minyak yang diproses, jadi dia jadi lebih murah, ya. Minyak kelapa ini yang penting ada sesuatu elemen di dalam tu yang dipanggil MCT ataupun medium chain triglyceride. MCT ni adalah bagus, ya, bagus untuk penjagaan otak kita, ya. Dan juga MCT ini tidak disimpan di dalam badan kita sebagai lemak. MCT ini diproses untuk energi. Jadi sesiapa yang mengamalkan low carb diet ataupun ketogenic diet misalnya, banyak rely kepada sesuatu yang kita panggilkan ketones, ya, untuk sebagai sumber energi. Dan ketones ini kalau dari segi ketones ni diproduce dalam badan kita, tapi kalau daripada dietary source, daripada pemakanan, ketones ni boleh juga dihasilkan daripada MCT, dan MCT ini banyak berada dalam minyak kelapa, ya. So kalau anda nak lakukan sesuatu ke arah cara pemakanan yang lebih sihat, mungkin anda boleh switch, ya, minyak yang digunakan di rumah. Kalau biasa pakai minyak sayuran ni, kita boleh switch untuk gunakan minyak kelapa, ya. Jadi boleh digunakan untuk menggoreng dan sebagainya. Minyak zaitun juga adalah bagus. Minyak zaitun adalah jenis lemak yang tidak tepu, ya, unsaturated fat. Tapi lemak zaitun dia ada flavor sikit, kadang-kadang bila kita goreng-goreng untuk masakan Melayu ni macam tak berapa sesuai. Jadi minyak zaitun ni sesuai kalau kita nak goreng sikit-sikit, macam nak saute bawang ke, sikit-sikit tu okey. Tapi minyak kelapa dah banyak option ni, minyak kelapa yang tidak berbau dan juga tidak mempunyai rasa. Jadi boleh untuk memasak. Okay. Selain daripada itu, sumber-sumber lemak yang bagus adalah daripada ikan, ya, yang kita panggil fatty fish. Contohnya seperti ikan salmon, sardin, ikan patin, ya. Lemak-lemak ikan ini
kaya dengan omega 3. Okey, kalau lemak polyunsaturated fat tu dia ada dua jenis sebenarnya, omega 3 dan omega 6. Anda mungkin pernah dengar ya, omega 3 dan omega 6. Apa ni, minyak yang bagus ini adalah daripada omega 3. Omega 6 ni kita sebenarnya nak kena kurangkan sikit sebab omega 6 yang berlebihan boleh menyebabkan keradangan dalam badan kita. Jadi kena lebihkan omega 3. Jadi sumber-sumber omega 3 ni adalah contohnya daripada telur dan juga fatty fish. Okey, dalam segmen yang seterusnya, dalam segmen 1 Minute Life Hack ini adalah satu cara untuk konsum lemak yang agak berbeza daripada biasa. Ini kita konsum lemak dalam kopi ya. Okey, ini kita panggil, ada nama kopi ni. Kopi ni kita panggil bulletproof coffee ya. Bulletproof coffee ni sangat kaya dengan nutrisi, dengan lemak yang bagus dan sangat-sangat mengenyangkan. Jadi sesiapa yang mengamalkan low carb diet ataupun ketogenic diet boleh tengok 1 Minute Life Hack selepas ini. Silakan.